Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Video pada kali ini Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bab 4 iaitu komposisi kimia dalam sel. Okey, perbincangan pada kali ini adalah sambungan daripada bab video daripada bab 4.1 dan 4.2 bab 4. Jadi kali ini cikgu akan sambung 4.3, 4.4 dan 4.5. Mari kita lihat standard pembelajaran bagi 4.3. Anak-anak perlu dapat menyenaraikan unsur dalam protein. Kedua, mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. Ketiga, menulis persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian dipeptida. Keempat, mewajarkan kepentingan protein dalam sel. Bagi 4.4 pula iaitu lipid, anak-anak dapat menyenaraikan unsur dalam lipid, menjelaskan jenis lipid yang utama, memerihalkan pembentukan dan penguraian triglycerida, menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian triglycerida, dan kelima, mewajarkan kepentingan lipid dalam sel dan organisma multisel. Bagi 4.5 pula iaitu asid nukleik, anak-anak perlu menyenaraikan unsur dalam asid nukleik, menerangkan struktur nukleotida iaitu base bernitrogen, gula ribosa atau gula deoksiribosa dan juga fosfat. Yang ketiga, menghuraikan struktur polinukleotida iaitu asid deoksiribonukleik iaitu DNA dan asid ribonukleik iaitu RNA. Yang keempat, mewajarkan kepentingan asid nukleik dalam sel iaitu sebagai pembawa maklumat pewarisan dan penghasilan protein. Dan yang kelima, memerihalkan pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Baiklah anak-anak, cikgu mulakan dahulu dengan 4.3 iaitu protein. Protein ialah sebatian kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Karbon C, hidrogen H, oksigen O dan N nitrogen, CHON. Ingat ya, ini unsur yang ada di dalam protein. Kemudian dikata kebanyakan protein juga dia ada unsur sulfur dan juga fosforus. Kebanyakannya mengandungi unsur sulfur dan juga fosforus. Makanan yang kaya dengan protein termasuklah ikan, daging, susu, kekacang dan juga telur. Semua protein dia terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Setiap polipeptida pula dibina oleh monomer atau unit kecil yang dikenali sebagai asid amino. Maknanya protein dia punya unit kecil dia dikenali sebagai asid amino. Okey, suatu polipeptida boleh terdiri daripada 50,000 sehinggalah beribu-ribu molekul asid amino. Itu dia panjangnya dia. Okey, dia boleh berangkai menjadi satu polipeptida tu dia terdiri daripada 50,000 sehingga beribu-ribu molekul asid amino. Asid amino ni dia terangkai bersama-sama melalui proses kondensasi. Okey, dipeptida. Tadi polipeptida kan? Okey, dipeptida terdiri daripada dua molekul asid amino. Perkataan di. Okey, dua. Dua peptida ataupun dipeptida terdiri daripada dua molekul asid amino yang dirangkai bersama oleh ikatan peptida melalui proses kondensasi. Dalam proses ini, satu molekul air disingkirkan. Okey, kondensasi seterusnya boleh merangkai lebih banyak asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Setiap dipeptida pula boleh diuraikan kepada asid amino semula melalui proses hidrolisis. Okey, mari kita lihat dia punya persamaan dia ya. Tengok ni, kalau asid amino campur dengan asid amino melalui proses kondensasi,
Okey, dia akan menghasilkan dipeptida. Tapi kalau dipeptida kita nak pecahkan menjadi asid amino kembali, kita guna proses hidrolisis. Tadi hidrolisis dia perlu air, okey. Tapi kalau kondensasi dia singkir air. Okey, kalau kondensasi singkir air. Kalau nak tengok dekat sini, kat sini ya. Ni singkir air. Okey, kalau hidrolisis dia nak air. Dia perlukan air. Okey, cikgu teruskan lagi. Terdapat kira-kira 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi. Pelbagai jenis molekul polipeptida dapat dibentuk daripada 20 jenis asid amino ni. Ini adalah kerana setiap jenis protein dia berbeza dari segi urutan asid amino dalam rantai polipeptidanya. Okey, kalau contohnya ada satu polipeptida, dia ada 5 molekul, ada 5 asid amino. Contohnya amino A, asid amino A, asid amino B, asid amino C, asid amino D, asid amino E. Dia menghasilkan satu polipeptida. Dia menghasilkan satu jenis protein yang lain. Kalau tadi A, B, C, D, E. Kemudian kalau B, A, C, D, E, protein yang lain pula. Lebih kurang macam tu. Okey? Tak kisahlah kalau dia 5 urutan ke, 6 urutan ke, cikgu cakap tadi kan. Ada sampai beribu-ribu urutan untuk menghasilkan satu jenis protein. Okey? Baiklah, kita lihat kepentingan protein dalam sel. Pertama, untuk membina sel baharu. Kedua, membaiki tisu yang rosak. Ketiga, sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin. Keempat, membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Kelima, penguraian protein atau polipeptida oleh enzim pencernaan memberi kita tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Polipeptida ni dia akan diuraikan kepada asid amino. Kemudian asid amino ini digunakan semula untuk membina molekul protein yang diperlukan oleh badan. Baiklah, kita lihat praktis formatif 4.3. Nyatakan monomer bagi protein. Monomer bagi protein ialah asid amino lah kan. Unit asas ataupun unit yang paling ringkas bagi protein. Okey, yang kedua namakan tindak balas yang membentuk dipeptida. Nak membentuk dipeptida, asid amino campur asid amino dia akan jadi dipeptida kan. Jadi proses tu dia guna kondensasi lah kondensasi. Kemudian kondensasi ni dia singkir air nak. Kemudian nyatakan dua kepentingan protein. Cikgu bagi 3, membina sel baharu, membaiki tisu yang rosak, dan ketiga, sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin. Dan soalan keempat, terangkan kesan kekurangan protein dalam diet seseorang terhadap rambut dan kuku individu tersebut. Kalau kita kurang protein ya, rambut kita akan jadi gugur. Kuku kita pula jadi lembut, mudah patah. Okey, dan dia rapuh lah Okey, seterusnya kita lihat 4.4. Ini dia 4.4 lipid. Okey, lipid dia merupakan sebatian hidrofobik yang wujud secara semula jadi di dalam tisu tumbuhan dan haiwan. Seperti karbohidrat, lipid terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen, CHO. Okey, tapi nisbah dia lain. Nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen adalah jauh lebih tinggi. Okey. Lipid tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik adalah alkohol, ether dan juga kloroform. Okey. Ada contoh 3 contoh cikgu bagi larutan organik iaitu alkohol, ether ataupun kloroform. Okey, jenis-jenis lipid. Kita ada lemak, lilen, fosfolipid dan steroid. Okey, lemak, lilen, fosfolipid dan steroid. Cikgu akan terangkan satu persatu ya. Lemak, lilen, fosfolipid dan juga steroid ni. Kita pergi dulu dengan lemak. Okey, lemak ni apa? Lemak dan minyak ialah triglycerida. Lemak dan minyak ialah triglycerida. Triglycerida ni ialah sejenis ester. Okey, sejenis ester yang terbentuk melalui kondensasi satu molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak. Okey, satu molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak. Glicerida
triglycerida boleh dihidrolisiskan semula kepada asid lemak dan juga gliserol melalui tindak balas hidrolisis. Gliserol ialah sejenis alkohol, gliserol, jadi alkohol ya. Sejenis alkohol 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Triglycerida. Okey, boleh dihidrolisiskan semula kepada asid lemak dan gliserol. Dan gliserol ni ialah sejenis alkohol. Ada ol kat belakang tu, tu alkohol lah tu Okey, seterusnya. Ini dia. Gliserol yang warna merah tu campur dengan asid lemak. Asid lemak ada 3, 1, 2, 3. Okey. Melalui proses kondensasi, dia akan jadi triglycerida yang merah campur dengan asid lemak tadi. Kemudian dia singkir air. Kondensasi kan? Tapi kalau triglycerida boleh pecahkan menjadi gliserol dan juga asid lemak. Okey? Dan dia melalui proses hidrolisis. Okey, dia boleh melalui proses hidrolisis. Ini tindak balas berbalik namanya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat ya. Terdapat 2 jenis asid lemak iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Apa benda lemak tepu dengan lemak tak tepu ni? Asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Tengok ya. Persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu, cikgu akan tunjukkan pada jadual 4.1 dan 4.2. Kita lihat dulu persamaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Apa persamaan dia? Okey, persamaan pertama ialah kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Kemudian kedua-duanya mempunyai gliserol dan asid lemak. Dan ketiga, kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Anak-anak, kalau soalan tanya persamaan, mesti guna perkataan kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Kedua-duanya apa? Okey? Itu persamaan. Baiklah, mari kita lihat perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, lemak tepu, kita tengok kat sini ya. Asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Kita lihat kat sini C, 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 C. C dengan C, ikatannya hanyalah ikatan tunggal sahaja. Tak ada ikatan ganda dua. Dan kita dapati bahawa ikatan tunggal ni satu lengan lah maknanya. C, 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 C. 4C ni kat sini ni penuh dengan hidrogen. Dia tak ada ikatan ganda dua pun kat sini. Jangan tengok kat sini. Jangan tengok dekat bahagian sini. Bahagian sini bukan C dengan C. Ini C dengan O. Cikgu cakap tadi ikatan tunggal antara karbon. Maknanya kat sini lah. Ikatan tunggal antara karbon. C dengan C. Semuanya ikatan tunggal. Kalau kita lihat dekat sini, ikatan lemak tak tepu, asid lemak dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara karbon. Ini dia. Okey, sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua ni tak kisahlah dia dekat sini ke, dia dekat sini ke, sekurang-kurangnya satu. Kalau ada je ikatan ganda dua, kita kenali dia sebagai lemak tak tepu. Okey, seterusnya, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tepu. Tak ada ikatan membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Sebab semua dia adalah karbon dia, semua ikatannya adalah karbon tepu. Antara atom karbon ni tepu. Okey, kalau kat sini ikatan ganda dua masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tak tepu. Kat sinilah ikatan ganda dua masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbonnya tak tepu. Boleh ya? Okey, seterusnya didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Lemak tepu ni dia bentuk dia pepejal pada suhu bilik. Tapi kalau lemak tak tepu ni dia bentuk cecair dalam suhu bilik. Cuba anda nak berfikir sikit. Apa lemak yang bentuk dia cecair dalam suhu bilik? Apakah jenis lemak yang bentuknya pepejal dalam suhu bilik? Boleh berfikir sekejap ya. Okey. Kemudian, cikgu dah cakap dah. Cikgu dah bagi tahu dah. Apa contoh-contoh kat sini? Sumber, contohnya mentega. Mentega, kalau kita tengok mentega, kalau kita letak mentega tu di atas meja, tak letak atas dalam peti pun, letak atas meja je. Okey, selama beberapa hari ke apa ke,
kita dapati dia dalam keadaan pepejal. Lemak haiwan pun sama, dalam keadaan pepejal, dia tak cair. Tapi kalau lemak seperti minyak zaitun, minyak ikan, dia dalam keadaan cair, dalam keadaan suhu bilik. Kalau dia duduk dalam peti sejuk, memang dia pepejal lah. Tapi biarkan dia dalam keadaan suhu bilik. Dia dalam bentuk cecair. Okey, ini contoh. Okey, lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, dalam kesihatan ya, lemak tepu ni dia tak baik untuk kesihatan. Kenapa dia tak baik untuk kesihatan? Kerana lemak tepu ni dia boleh meningkatkan paras kolesterol di dalam darah kita. Di mana dia akan membentuk lipoprotein. Lipoprotein ni dia LDL, dia lipoprotein ketumpatan rendah. Okey, bila lipoprotein terbentuk, dia akan meningkatkan risiko serangan jantung. Okey, lemak tepu juga boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes. Lemak tepu ni tak bagus ya. Lemak tepu tak bagus, lemak tak tepu bagus. Okey, lemak tepu contohnya mentega dan juga lemak haiwan. Dia tak bagus untuk kesihatan. Lemak tak tepu bagus. Okey, lemak tepu tak bagus. Okey, bolehlah tu ya. Baiklah, kita tengok lipid yang seterusnya iaitu lilin. Lilin mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak dan dia bersifat kalis air. Fosfolipid pula. Fosfolipid merupakan komponen utama membran plasma. Kita pernah belajar kan berkenaan dengan fosfolipid bilayer masa bab 2 dengan bab 3 kan. Berkenaan dengan dui lapisan membran plasma kan. Dia terdiri daripada fosfolipid. Okey. Fosfolipid ni dia terdiri daripada satu molekul glycerol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Steroid pula. Steroid ni ialah sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Yang lain, kalau lilin, dia ada asid lemak. Okay, dia ada asid lemak. Kemudian, fosfolipid pun dia juga ada asid lemak. Molekul asid lemak. Tapi kalau steroid ni, dia tak ada. Tidak mengandungi asid lemak. Okay. Contoh steroid ialah kolesterol. Pernah dengar kolesterol kan? Testosteron. Testosteron ni ialah hormon lelaki yang dirembeskan oleh testis. Dan estrogen dan juga progesteron ialah hormon bagi perempuan lah ya. Okey, ini merupakan contoh-contoh bagi steroid. Kita lihat kepentingan lipid dalam sel. Pertama, sebagai simpanan tenaga bagi haiwan. Kita tahu bahawa lipid ni merupakan sumber tenaga yang utama. Okey, sumber tenaga yang utama. Kedua, pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman. Dia sebagai pelindung. Pelapik untuk melindung organ-organ dalaman. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau kita tengok, biasa kita cuci ayam kan. Kalau kita tengok daripada struktur ayam, dekat bahagian pedal dia, okay, dekat bahagian apa lagi, dia ada lemak kat situ. Dia dilapisi dengan lapisan lemak. Dia sebagai pelapik ataupun dia sebagai melindung organ-organ dalaman tu. Okey, bertindak sebagai penebat haba bagi haiwan. Okey, lilin merupakan komponen penting dalam kutikel yang menutupi epidermis daun dan sebum yang dirembeskan oleh kulit kita. Kemudian glycolipid adalah untuk memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Dan terakhir sekali kolesterol penting bagi sintesis hormon steroid. Kita lihat praktis formatif 4.4. Okey, soalan pertama. Nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lipid. Apa dia? CHO. C karbon, H hidrogen, O oksigen. Dan sesetengah lipid dia mengandungi fosforus dan nitrogen. Senaraikan jenis-jenis lipid. Ada 4 tadi kan? Kita bincang berkenaan dengan lemak, fosfolipid, lilin dan steroid. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian berikan pendapat anda mengenai pengambilan steroid sintetik untuk membina tubuh badan. Pernah dengar kan steroid sintetik? Steroid sintetik ni steroid buatan lah, bukan steroid semula jadi. Okey. Apa pendapat anda mengenai pengambilan steroid semula jadi, steroid sintetik
untuk membina tubuh badan, membina otot. Okey, pendapat kita, walaupun steroid sintetik boleh membantu membina otot badan, namun pengambilan steroid boleh membawa kesan sampingan ya, seperti peningkatan tekanan darah, masalah kesuburan dan risiko mendapat stroke. Oleh itu, pengambilan steroid sintetik harus dielakkan. Steroid sintetik ni steroid buatan, bukan steroid semula jadi. Elakkan, okey, mengambil steroid sintetik. Baiklah, kita teruskan dengan asid nukleik 4.5. Asid nukleik. Asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Asid nukleik dia terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Setiap nukleotida terdiri daripada gula pentosa, iaitu gula 5 karbon. Pentosa, ingat pentagon. Pentagon 5 sisi kan? Tapi kalau pentosa 5 karbon. Okay? Kemudian base bernitrogen dan kumpulan fosfat yang mana dia bergabung bersama melalui proses kondensasi. Terdapat dua jenis gula pentosa, iaitu ribosa dan satu lagi deoksiribosa. Okay. Base bernitrogen terdiri daripada adenina A besar, guanina G besar, sitosina C besar, thymina ataupun timina T besar dan urasil. Okey, urasil U besar. Terdapat dua jenis asid nukleik. Terdapat dua jenis asid nukleik, iaitu DNA dan RNA. DNA, asid deoksiribonukleik. RNA, asid ribonukleik. Okey. Asid ribonukleik ataupun RNA mengandungi gula ribosa. Kalau RNA, gula ribosa. Kalau DNA, okey, dia ada gula deoksiribosa. DNA, deoksiribosa. Okey, ingat ya, RNA ada gula ribosa sebab kita ada dua jenis gula pentosa tadi kan. Kalau RNA gula ribosa, kalau DNA gula deoksiribosa. Kita ada dua jenis gula tadi. Okey? Boleh faham ya, boleh ingat ya anak-anak? RNA gula apa? RNA gula ribosa, DNA ada gula deoksiribosa. Okey, kita tengok dulu asid deoksiribonukleik, iaitu DNA. Okey, asid deoksiribonukleik, DNA. DNA terdiri daripada dua rantaian. Okey, dua rantaian. Rantaian apa? Dua rantaian polinukleotida, di mana dia berpintal membentuk heliks ganda 2. Anak-anak tengok dalam rajah 4.3 tu, yang ditunjuk tu sebelah kiri. Okey, dia merupakan struktur heliks ganda 2. Cuba tengok yang bahagian sekejap Okey. Ini dia. Ini yang warna biru ni, okay, dia berpilin dengan warna merah ni. Okey. Ini maksudnya struktur heliks ganda 2. Okey, cikgu teruskan lagi. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Kita cari ikatan hidrogen kat sini. Ni dia. Ikatan hidrogen di antara base bernitrogen. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida tadi, yang warna biru dengan warna oranye ni, dia berpadanan dan diikat bersama ikatan hidrogen. Ni ikatan hidrogen yang dot-dot-dot ni. Yang warna merah dot-dot-dot ni, ikatan hidrogen. Okey, cikgu teruskan lagi. Base bernitrogen bagi DNA. Cikgu dah sebut tadi kan kumpulan base bernitrogen. Base bernitrogen bagi DNA ni ialah adenina A besar, guanina G besar, thymina T besar dan sitosina C besar. ATCG. Okey, ATCG. Di mana adenina dia akan berpasangan dengan thymina.
Okey, sementara guanina pula akan berpasangan dengan sitosina. A berpasang dengan T, AT. C berpasang T guanina, G berpasang dengan C, ATCG. A berpasang dengan apa? Dengan T. Sementara G berpasang dengan C. Maksud cikgu macam ni. Cuba nak tengok dekat gambar radial struktur helix ganda 2 ni. Ada C kan di belah bahagian benang yang warna biru. C. Dan ada ikatan hidrogen di antara base bernitrogen ni. Okey. Kemudian pasangannya ialah G. Kan ada cikgu sebut tadi. C kena berpasang dengan G. Kalau T berpasang dengan A. Okey, kalau macam ni cikgu tunjuk contoh lah. Senang cikgu contoh. Tengok slide yang seterusnya. Ini contoh saja ya. Contoh cikgu letaklah satu rantai. Rantai kat sini yang warna oren, warna oren ni kan. Oren cerah ni. A, T, T, A, G, C, C, A, T, T, C, G, G, A. Okey. Jadi dia berpasangan dengan, kalau A berpasangan dengan apa tadi cikgu sebut? Berpasangan dengan T. Kan? A, T. Kalau T berpasangan dengan A. T berpasangan dengan A. A dengan T. Kalau G, C dengan G. G dengan C. C dengan G. Yang C dengan G. A, T. T, A. T, A. C, C, G. Okey. G, C. G, C, A, T. Okey, kita tengok jawapan dia. Tengok A dengan T. T dengan A. A dengan T dengan A. Maknanya kat sini ni yang arrow yang warna pink ni, andaikan dia sebagai, bukan andaikan, dia merupakan ikatan hidrogen. Dan andaikan yang dekat atas ni, ialah berbenang yang pertama, ini berbenang yang kedua. Dia berpilih antara dua berbenang tersebut. Itu maksudnya helix ganda 2, ikatan hidrogen dan base bernitrogen. Okey? Ini dia pasangan dia. A dengan T, T dengan A. Dia berpasangan. Okey? Ini contoh lah ya. Contoh je. Okey. Cikgu teruskan lagi. Asid ribonukleik iaitu RNA. Tadi DNA, sekarang ni ribonukleik, RNA. Okey? Ini struktur RNA. Struktur berbenang tunggal kan? Struktur berbenang tunggal. Okey. Struktur RNA pula merupakan rantai polinukleotida tunggal dan lebih pendek berbanding dengan DNA. Base bernitrogen bagi RNA ialah sama, tapi bezanya ialah dia ada urasil. Tadi kalau DNA, A, G, C, A, T satu lagi kan, timina. Tapi timina tak ada kat sini. Kalau RNA dia ada urasil. Dia ada adenina, guanina, sitosina dan urasil. Dia tak ada timina. Okey? Timina di dalam DNA digantikan oleh urasil dalam RNA. Okey? Terdapat 3 jenis RNA utama, iaitu RNA pengutus. Pernah dengar kan perkataan mRNA? Tu mRNA ni maksudnya pengutus. Okey? RNA pengutus. Kalau RNA ribosom, dia ada R kecil, rRNA nama dia. Okey? Dan satu lagi, RNA pemindah. tRNA, transfer, tRNA. Jadi ada 3 jenis. RNA pengutus, RNA ribosom dan RNA pemindah. Okey, seterusnya, ketiga-tiga RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein. Mari kita lihat kepentingan asid nukleik dalam sel. DNA adalah penting sebagai pembawa maklumat pewarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen iaitu ATCG tadi dan sintesis polipeptida yang membentuk protein. Kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesis. Misalnya kodon AUG.
Kodon AUG iaitu urutan base bagi adenina, urasil dan guanina. Okey, pada RNA pengutus iaitu mRNA. Dia merupakan kod untuk asid amino methionina. Okey, ini dia methionina. Okey, urutan 3 base pada DNA ditranskripsi pada kodon mRNA yang kemudiannya ditranslasi kepada urutan asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Ini bermaksud urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida yang membina protein yang berkaitan. Kita lihat rajah 4.5. Anak-anak, ini merupakan DNA. Kemudian DNA ini dia akan transkripsikan. Okey, dia akan ditranskripsikan. Urutan 3 base pada DNA ditranskripsikan kepada kodon mRNA. Ini dia kodon mRNA. Okey, yang kemudiannya dia akan ditranslasikan, translate menjadi asid amino. Contoh, tengok macam ni. Okey, ini merupakan kodon AUG. Okey, kodon AUG adalah urutan base adenina, urasil dan guanina dan dia merupakan kod untuk asid amino methionina. Kita ambil 3 lagi urutan 3 base CGA. Kita ambil 3 lagi urutan base. Ini merupakan kodon CGA iaitu cytosine, guanin dan juga adenina. Okey, membentuk kod untuk asid amino arginina. Arginina ni nama asid amino lah sayang. Okey, dan kita ambil lagi UAC. UAC adalah kodon bagi urasil, urutan base dia urasil, arginina dan juga adenina dan juga cytosina bagi asid amino tirosina. Okey, asid amino tirosina. Dia telah membina satu rantai polipeptida. Rantai polipeptida ni maksudnya gabungan antara asid amino dengan asid amino yang lain. Methionin, arginin dan dengan tyrosin. Okay, methionina, arginina dengan tyrosina merupakan satu gabungan untuk membentuk polipeptida ataupun dia nak bina protein yang berkaitan. Itu maksud cikgu. Memang dia baca 3 base. 3 base. Dia tak ada baca 4 base, 3 base. 3 base, 1 asid amino. 3 base, 1 asid amino. Boleh jelas ya anak-anak? Okey, baiklah. Pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Kita tahu tentang kromosom kan? Macam mana pembentukan kromosom tu? Okey. Kromosom dia terbentuk daripada rantai polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein yang disebut histon. Mari kita lihat mana histon kat sini. Histon. Ni dia histon. Ni. Okey, dia berpintal dengan protein yang kita kenali sebagai histon. Histon tak ada maklumat genetik. Okey, dia tak bawa maklumat genetik. Tapi molekul DNA dengan protein histon membentuk nukleosom. Ni nukleosom. Satu ni histon, kemudian dia molekul DNA dengan protein histon membentuk nukleosom. Kemudian apa yang berlaku pada nukleosom tu? Nukleosom akan berpintal, dia berpintal membentuk satu struktur kromosom. Praktis formatif 4.5, nyatakan 2 jenis asid nukleik. Kita ada DNA dan RNA kan? Asid deoksiribonukleik. Yang kedua asid ribonukleik. Okay, DNA, RNA. Nyatakan komponen dalam nukleotida. Kita ada 3 komponen iaitu kumpulan fosfat, kedua base bernitrogen, ketiga gula pentosa. Terangkan mengapa struktur RNA lebih pendek berbanding dengan DNA. Ini kerana RNA terhasil daripada sebahagian kecil DNA yang dikenali sebagai gen. Terangkan kemungkinan yang berlaku sekiranya sel tidak mempunyai asid nukleik. Apa yang berlaku pada sel sekiranya tak ada asid nukleik? Jawapannya ialah sel tidak boleh membawa maklumat pewarisan dari satu generasi ke generasi seterusnya dan menentukan ciri
dalam organisma hidup. Kedua, sel akhirnya akan mati kerana tidak dapat menghasilkan protein-protein penting untuk kemandirian sel. Okey? Baiklah, ini merupakan bahagian terakhir dalam bab 4, komposisi kimia dalam sel. Tapi sebelum tu, seperti biasa, cikgu akan memberikan beberapa contoh soalan, okey, di akhir bab kan. Okey, jadi lepas ni cikgu akan beri beberapa soalan lah untuk kita bincang bersama-sama dalam bab 4, okey, komposisi kimia dalam sel. Baiklah, ini soalan yang pertama. Soalannya berbunyi, lilin ialah sejenis lipid. Lilin didapati pada kutikel daun, buah-buahan dan biji. Terangkan fungsi lilin pada kulit buah. Lilin kan sejenis lipid kan? Cikgu dah terangkan tadi. Kita ada beberapa jenis lipid. Lemak, antaranya lilin, steroid. Okay? Jadi lilin ni biasanya kita jumpa dekat kutikel daun ni, bahagian atas tu. Dia menyebabkan daun tu menjadi lutsina kan. Kemudian kalau kita patahkan daun, contohnya daun pokok paya bakau kan. Daun pokok paya bakau ni, pokok bakau dia macam, kalau kita patahkan dia akan berbunyi, macam rapuh gitu. Itu menunjukkan lilin dia tebal. Okey, dekat buah juga, kalau kita tengok buah apple, okey, di bahagian kulit dia tu macam licin gitu kan. Dia ada selaput lilin. Terangkan fungsi lilin tu pada kulit buah. Okey, ni jawapannya ialah fungsi lilin menghalang kehilangan air daripada buah. Jadi sebab tu lah biasanya kalau kita basuh buah, dia macam kalis air kan. Sebab dia ada lilin lah tu. Okey, kedua, mengekalkan kesegaran buah. Ketiga, melambatkan proses penguraian buah. Soalan nombor 2. Raja 1 menunjukkan satu nukleotida. A. Namakan komponen P, Q dan R. Cikgu dah terangkan tadi. Apakah komponen P, Q, R? Kalau R ni bentuk dia macam pentagon. So ni gula pentosa lah ni. Okey? Biasa kita tukar P dan Q. Okay. So P is kumpulan fosfat. Q is base bernitrogen. R gula pentosa. Okey? Kemudian soalan yang kedua. Soalan nombor 2 juga tapi nombor yang B, bahagian B. Lengkapkan rajah 2 untuk menunjukkan satu molekul DNA yang lengkap. Lengkapkan rajah 2 ni rajah dia. Dia suruh kita lukis satu lagi molekul DNA yang lengkap. Satu lagi berbenang dia. Kan dia berbenang helix kan, ada 2 kan. So ni satu benang, kita nak lukis satu lagi berbenang dia. So ini tengok dia punya tapak dia ni. Okey, tengok tapak dia ni. Ni bentuk macam tajam, ini bentuk macam gondol sikit. Kemudian ni macam ada macam ni kan. Okey, tengok. Ni dia. Awak kena lukis macam ni. Okey, pastikan yang lekuk macam ni, dia masuk macam ni. Dia boleh masuk lah. Macam kita belajar enzim tu, tapak aktif tu. Okey, lukis macam ni. Okey, ini dia lukisan dia. Ni. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan perbezaan antara struktur molekul DNA dengan molekul polipeptida. Ditanya perbezaan struktur molekul DNA dengan molekul polipeptida. Satu lagi, struktur DNA dengan RNA. Apa perbezaan dia? Kita lihat dulu yang A. A dia kata, molekul DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang setiapnya terdiri daripada unit nukleotida. Manakala rantai polipeptida terdiri daripada asid amino. Itu soalan bagi A. Jawapan bagi A. Perbezaan molekul DNA dengan molekul polipeptida. Okey, B. Struktur DNA dengan RNA. DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Manakala RNA terdiri daripada 1 rantai nukleotida. Itu beza antara DNA dan RNA. Soalan nombor 4.
Bagaimanakah air membantu dalam proses respirasi dan pencernaan? So, jawapannya ialah air dia melarutkan gas oksigen dan karbon dioksida untuk diangkut di dalam darah. Kedua, air melarutkan makanan tercerna seperti glukosa, asid amino dalam plasma darah untuk diangkut ke seluruh badan yang memerlukannya. B. Apakah ciri air yang membolehkan hidupan akuatik terus hidup sepanjang musim sejuk? Okey. Hidupan akuatik ni hidupan laut lah. Dia boleh terus hidup walaupun dia dalam keadaan musim sejuk. Apa ciri-ciri air? Okey. Ais kan? Ais yang di mana dia kurang tumpat daripada air membolehkan ais tu terapung di atas air dan dia akan memerangkap haba. Jadi ciri-ciri ini membolehkan organisma akuatik terus hidup dalam air di bawah ais. Sebab ais dia akan terapung dekat atas sebab ciri-ciri air kalau dalam keadaan ais dia kurang tumpat. Dia akan boleh terapung. Jadi ciri-ciri inilah yang menyebabkan organisma tu boleh terus hidup di bawah ais tu. Okey? Sebab di bawah tu sebab dia boleh memerangkap haba. Okey? Ciri-ciri tu dia boleh memerangkap haba. Rajah 3 menunjukkan tindak balas pembentukan dan penguraian lipid. Namakan bahagian berlabel K, L dan M. K, L dan M. Nyatakan proses P dan Q. P yang warna hijau, Q yang warna biru. Kita jawab dulu soalan A1. Bahagian yang berlabel K. K apa? K ialah apa dia? Glycerol. L ialah asid lemak. 3 asid lemak. So, ia jadi triglycerida. 3 glycerida. Okey. 1, 2, 3 campur dengan glycerol ni. Dia jadi triglycerida. Okey. Nyatakan proses P dan Q. P ialah kondensasi dan Q ialah hidrolisis. Pecahkan. Jadi molekul K dan L balik. Jadi hidrolisis. Okey. Kondensasi ni dia terbentuk daripada proses gabungan antara K dan L membentuk M. Okey, itu kondensasi. Gabungan, pergabungan. Okey, nombor 6. Nombor 5 lagi, B. Tadi A, ni B pula. Asid lemak terbahagi kepada asid lemak tepu dengan asid lemak tak tepu. Nyatakan 4 perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Dia nak perbezaan, 4 perbezaan. Okey, kita bagi perbezaan yang pertama. Lemak tepu dengan lemak tak tepu, asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Itu lemak tepu. Manakala lemak tak tepu, asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. Okey, perbezaan kedua. Ikatan tiada pembentukan ikatan kimia, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tu tepu. Okey, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tu tepu. Okey, yang lemak tak tepu pula, ikatan ganda 2 masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan. Okey, itu lemak tak tepu. Perbezaan ketiga, didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Itu lemak tepu lah. Dia dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Tapi kalau lemak tak tepu, didapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey, itu perbezaan yang ketiga. Kita bagi contohlah yang keempat. Contohnya, sumber lemak tepu ni ialah mentega dan lemak haiwan. Kalau lemak tak tepu, sumbernya daripada minyak zaitun seperti minyak zaitun, minyak sayuran ataupun minyak ikan. Okey? Itu lemak tak tepu. Okey, soalan seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada soalan esei. Soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan penghasilan karbohidrat melalui proses fotosintesis.
Karbohidrat ialah sejenis makromolekul. Terangkan maksud makromolekul sebatian organik. Jadi jawapannya ialah makromolekul sebatian organik ialah sebatian yang besar dan kompleks dan mengandungi unsur karbon. Kebanyakan makromolekul ialah polimer yang terdiri daripada molekul-molekul kecil yang dikenali sebagai monomer. B. Jelaskan pembentukan polisakarida. Polisakarida terbentuk melalui proses kondensasi dan melibatkan beratus-ratus monosakarida yang membentuk rantai molekul yang panjang. Okey, polisakarida. Okey, seterusnya. Soalan C, bincangkan kepentingan sebatian organik utama dalam sel. Kita dah belajar berkenaan dengan sebatian organik, kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lipid dan sebagainya kan. Jadi kalau soalan macam ni, anak-anak kena buat satu persatu. Karbohidrat, apa kepentingan dia? Protein, apa kepentingan dia? Okey, cuba lihat macam mana cikgu susun jawapan dia. Okey, jadi kita ada sebatian utama iaitu karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi kita jadikan karbohidrat tu sebagai tajuk utama dia, baru bincangkan kepentingan. Jangan rangkum semua sekali, buat satu-satu. Okey, ini lagi senang untuk memudahkan pemeriksa dapat mencari poin bagi kepentingan setiap sebatian organik yang diperlukan. Okey, kepentingan karbohidrat. Macam ni. Dekat bawah karbohidrat tu tulis apa kepentingan dia. Macam ni karbohidrat dia merupakan sumber tenaga utama dalam sel, simpanan dalam bentuk kanji dan glikogen. Okey, ketiga, sokongan kepada sel dalam bentuk selulosa dan kitin. Okey, protein pula. Kemudian letak di bawah protein tu kepentingan dia. Okey, contohnya sebanyak 15% daripada protoplasma terdiri daripada protein. Membentuk sebahagian daripada struktur membran plasma. Okey, seterusnya lipid. Lipid membentuk 15% daripada protoplasma. Merupakan komponen utama membran plasma iaitu fosfolipid. Merupakan komponen utama hormon seperti estrogen dan progesteron. Asid nukleik pula berfungsi untuk penyimpanan maklumat genetik dari generasi ke generasi. Digunakan sebagai acuan dalam penghasilan RNA dan seterusnya penghasilan protein oleh RNA. Membentuk sebahagian daripada enzim untuk proses pencernaan. Okey, soalan nombor 7. Encik Arif mengamalkan diet rendah karbohidrat. Cadangkan apa yang perlu dibuat untuk mengurangkan kanji dalam ubi kentang semasa penyediaan hidangan masakan. Kita dah tahu bahawa kanji, ubi kentang merupakan makanan berkanji. Jadi Encik Arif ni dia mengamalkan diet rendah karbohidrat. Jadi dia perlu kurangkan karbohidrat yang ada di dalam ubi kentang tersebut. Dia nak mengurangkan kanji dalam ubi kentang. Okey, bagaimana Encik Arif ni boleh buat? Okey, di antaranya ialah Encik Arif boleh rendam ubi kentang tadi yang telah kita potong di dalam ais untuk tempoh yang lama untuk menyingkirkan sebanyak kanji yang boleh daripada kentang sebelum dimasak. Maknanya macam ni. Encik Arif ni ataupun anak-anak boleh potong dulu ubi kentang tu. Potong macam mana yang nak dipotong. Lepas tu kita rendam dalam ais. Okey, rendam dalam ais. Kita dapati bahawa ada benda-benda putih yang akan terlekat pada ais tersebut. Semakin lama kita rendam di dalam ais, okey, dia akan semakin banyak kanji akan dikeluarkan. Okey, yang putih-putih tu ialah kanji. Ataupun kalau kita rendam dalam air, kita dapati air itu akan bertukar menjadi warna putih. Itu pun kita singkirkan kanji daripada ubi kentang tersebut. Itu adalah salah satu cara lah. Ada banyak lagi cara, anak-anak boleh Google cari macam mana untuk kita kurangkan kanji dalam ubi kentang. Ini contohnya kita guna ais dan rendamkan potongan ubi kentang tu dalam ais. Okay? Dan dia akan dapati ada apungan warna putih. Putih tu ialah kanji. Kita keluarkan kanji. Okey, boleh ya anak-anak?
Okey, seterusnya. Soalan nombor 8. Hasil kajian biologi telah banyak diaplikasikan dalam pelbagai industri bagi meningkatkan mutu dan produktiviti serta mengatasi masalah. Antara kajian yang kini dimanfaatkan oleh ahli sains alam sekitar ialah plastik terbiodegradasi dan bateri mesra alam. Sekumpulan ahli sains di Malaysia telah berjaya mencipta bateri mesra alam dengan menggunakan pulpa rumpai laut. Pada pendapat anda, bagaimanakah kajian mengenai unsur kimia dalam rumpai laut membantu ahli sains mencipta bahan mesra alam? Ini dia contohlah bateri yang dihasilkan daripada seaweed, okey, rumpai laut dan jadi bateri mesra alam. Okey, jawapannya ialah pulpa rumpai laut merupakan bahan yang sesuai digunakan sebagai lapisan pengasingan untuk bateri. Ini kerana sifatnya yang mempunyai kadar penyerapan yang tinggi. Komponen utama pulpa ialah selulosa iaitu polimer bagi karbohidrat. Okey, jadi sampailah rumusan yang apa yang telah kita pelajari berkenaan dengan bab 4 komposisi kimia dalam sel. Okey, video lepas cikgu dah terangkan berkenaan dengan air dan karbohidrat dan video kali ini protein, lipid dan asid nukleik. Untuk air cikgu dah terangkan berkenaan dengan sifat dia iaitu kekutuban air, muatan haba tentu dan daya lekatan dan daya lekitan air. Karbohidrat pula kita bincang berkenaan dengan jenis dia iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. Protein pula kita bincang berkenaan dengan asid amino, dipeptida dan polipeptida. Lipid pula ada bincang berkenaan dengan jenis lipid iaitu lemak, lilin, fosfolipid dan juga perbandingan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Untuk asid nukleik, cikgu dah bincang berkenaan dengan setiap nukleotida tu terdiri daripada gula pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Dan jenis bagi asid nukleik ada dua iaitu DNA dan RNA. Okey, berakhir sudah bab 4 komposisi kimia dalam sel. Okey, tingkatan 4 KSSM. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.